Kemudian terus, Al-Hubara, Arnab juga kuda belang. Dalam riwayat Nabi pernah dihidang. ya, Nabi pernah makan hubara. Hubara sejenis burung. Kalau di dalam dunia ni ada berapa puluh jenis burung hubara, lebih kurang 32 jenis hubara. Hubara ni burung yang bertengkok panjang dan badannya dia macam burung ayam lah. Dia sejenis bangau juga, macam bangau, tapi bangau di tempat kita pun dipanggil hubara. Tu salah satu jenis burung kita tak makan lah, bangau. Ayam, burung ayam tu orang makan. Pernah tengok ayam? Burung ayam sedap. Kalau di Hijaz, di Khalij, tempat Nabi SAW, mereka makan hubara. Hubara ni badan dia besar macam angsa. Maka diburu, diambil, dimakan. Dan Nabi pernah makan hubara. Dan hubara ni elok untuk orang-orang yang ahli adalat, maksudnya orang yang buat gym, yang bina badan dan sebagainya, ahli riyadiyat, orang yang selalu riyadah, elok makan. Karena daging dia panas dan lambat dihadamkan. Arnab, ya, Nabi pernah makan arnab. Ada hadis disebut tentang arnab. Juga Nabi pernah makan kuda belang. Kuda belang pun Nabi pernah makan. Di Dubai katanya dijual kuda belang. Dia jual di kantung. Nah, dipanggil himar wahshi. Jangan silap faham, no? Himar haram makan. Yang makan haram kita makan, diharamkan kita makan ni himar ahli. Himar ahli ni keldai yang ada dekat bandar-bandar yang kita tengok, bandar-bandar Arab yang apa ni duk bawa barang-barang apa semua tu dipanggil himar ahli. Himar ahli maksudnya keldai biasa. Keldai biasa. Tapi kalau kata kuda belang dipanggil himar wahshi. Ini keldai liar. Sebab dia ada belang. Cuba buang belang tu. Keldai sebiji. Kuda belang, cuba bayang belang dia tak ada. Memang keldai. Sebab tu Arab panggil himar wahshi. Boleh makan? Boleh makan. Sebab tu ulama bincang, boleh tak keldai yang yang orang bela tiba-tiba duduk dia duduk tepi hutan, dia masuklah hutan jadi liar. Adakah dia dikilar sebagai himar wahshi pada waktu tersebut? Tak. Sebagai ulama kata tak. Sebagai ulama kata lah, dia sekarang dah jadi liar, maka dia jadi himar wahshi. Dia mengambil hukum pada waktu tersebut. Sebagian kata macam tu. Boleh? Kuda belang. Dulu katanya di Makkah banyak kuda belang. Sebab ada dalam riwayat hadis, waktu dalam perjalanan Makkah Madinah ada kuda belang dulu. Kemudian dah tak ada lah sekarang. Semua pergi ke Afrika dah. Dah masuk ke savana habis lah. Dulu ada, kata Syekh Usamah Mansi hafizahullah, guru kami, pernah sebut dalam satu pengajian waktu kami belajar Sahih Bukhari, dia sebut, kata dalam hadis dalam Sahih Bukhari disebut waktu Nabi berjalan dengan sahabat, tengok ada kuda belang. Maka sahabat tadi pergi buru dalam keadaan ihram. Boleh tak makan kuda belang yang diburu oleh orang yang berihram? Ini yang dibincang dalam kitab tadi. Banyak ada kuda belang. Ya, ada kuda belang dulu, sekarang tak ada dah. Di Hijaz. Sekarang ada, semua ada di Afrika. Terus, daging unta juga paus pun dihidang, dibawa pulang sahabat dari perang. ya, Nabi pernah makan daging unta, ya biasa. Paus, ikan paus pun Nabi pernah makan. Ikan paus. Ini pernah dihidang oleh para sahabat waktu pulang daripada perang Sariyatul Khabaq dipanggil. Sariyatul Khabaq ni perang yang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan ada 2-3 orang sahabat lagi yang mereka ini terlibat dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan tadi mereka pergi dan berjalan di sekeliling pantai, di tepi pantai, dan kata mereka, kami hanya makan daun khabaq atau dipanggil Sariyatul Khabaq. Ini perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Dia ada 2 istilah. Kalau kita belajar kitab sirah, dia dipanggil Sariyah, yang kedua dipanggil Al-Ghazwah. Ghazwah biasanya diikuti oleh Nabi perang tu. Kalau Sariyah, Nabi tak ikut. Perang tadi dipanggil Sariyah. Mana-mana perang yang tak ikut oleh Nabi dipanggil Sariyah. Mana perang yang diikut oleh Nabi dipanggil Ghazwah. Istilah dalam kitab. Jadi dipanggil Sariyatul Khabat. Bila baca saja kitab sirah, kita dengar ni Sariyatul Khabat. Oh, Sariyah, maksud Nabi tak ikut lah ni perang ni. Ni para sahabat pergi. Dan mereka tak dapat makanan sepanjang 1 bulan. Makanan tidak ada. Hanya makan buah, daun-daun saja. Daun khabaq ni pula kalau digoncang pokok dia, dia akan jatuh daun yang kering. Daun kering tadi dikumpul oleh sahabat, ditumbuk, digaulkan dengan gandum, dengan tepung, digoreng. Kita jadi cancok udang lah. Cok udang ada juga apa ni, toge-toge tu. Ni daun kerah. Ditumbuk-tumbuk daun tadi, dihancurkan, dimasukkan dalam tu, kemudian dimakan macam tu. Sampai kata para sahabat, hatta tashaddaqat
hatta takharraqat ashdaquna, sampai terbelah ni bibir-bibir mulut kami ni, terbelah dua ni, sakit kerana makan yang kering tadi berhari-hari sampai hampir sebulan. Sehingga dah kata para sahabat tadi, dilihat berkata fa akalna minha nisfa syahrin, kami tengok pada satu hari tengah berjalan tepi pantai, Allah Ta'ala menghantarkan kepada kami al-ambar. Ambar ni apa dia? Sejenis paus yang muka dia bulat, dipanggil sperm. Apa ni? Sperm whale dia panggil. Paus yang mengeluarkan air mani, itu dibuat ambar. Dia punya paus sperma dia panggil. Paus sperma ni dia punya kepala dia bulat depan. Paus ni yang diambil, dia punya air mani dia diproses jadikan ambar, minyak wangi ambar yang mahal itu. Ni paus ni. Jadi ikan paus ni mati, dihantar oleh Allah sebagai makanan kepada para sahabat. Para sahabat makan ikan paus ni selama 15 hari. Tak habis ikan tadi. Maksudnya besar sungguh ikan ni. Sampai dikatakan mata ikan tu saja, seorang yang paling tinggi di kalangan kami berdiri dalam mata tersebut, tak sampai tangannya. Sahabat yang paling tinggi masuk dalam kawasan mata, hak berlubang tu, dia angkat tangan, tak sampai dekat bulatan mata tu yang atas. Maksudnya besar sungguh ikan ni, tak tahu besar mana lah. Dan kami makan 15 hari, sikit, dan akhirnya kami tak tanya lagi kat Rasulullah, boleh tak makan ni binatang ni? Tapi makan dululah. Makan, setelah makan mereka bawa balik sikit kepada Nabi, dicerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, itu adalah rezeki yang Allah keluarkan kepada kalian daripada dalam laut. Dan kemudian Nabi kata, fahal ma'akum syai'un min lahmin, ada tak sikit? Fa'at'imuni fatut'imuna, boleh tak bagi sikit, kata Nabi, aku pun nak rasa juga. Maka akhirnya dihantar kepada Nabi daging ikan paus tersebut dimakan. Jadi ikan paus boleh makan? Boleh, tidak ada masalah, kerana dia termasuk di kalangan buruan laut. Dan kalau dia mati sekalipun bangkai boleh dimakan, karena dia termasuk dalam binatang laut. Karena Nabi sebut dalam hadis, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, dia suci airnya dan menyucikan, boleh ambil wuduk dengan air laut, dan bangkai daripada laut juga adalah halal. Boleh makan. Ini ikan, sotong, ketam dan sebagainya boleh dimakan, tidak ada masalah. Baik, terus. Nabi kita tidak tinggalkan sayuran, sawi yang dimasak jadikan santapan. Ya, antara makanan yang Nabi makan, sayuran yang Nabi makan adalah sayur sawi. Nabi makan sayur sawi. Dipanggil silk. Di sayur sawi Nabi makan. Terus, umbut pohon tamar juga tak dilupa, yang disebut jazab juga jumar jua. Antara makanan lain Nabi makan umbut tamar, dipanggil jazab ataupun jumar. Saya sengaja masukkan kerana tak mau bagi lupa dalam istilah Arab dia. Lepas tu umbut pohon tamar juga tak dilupa. Jadi Nabi makan umbut pohon tamar. Baik, apa nama umbut pohon tamar dalam bahasa Arab? Yang disebut jazab, juga jumar. Jadi dua nama, imma jazab, imma jumar. Kedua-dua ni dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umbut pohon tamar. Kita tak ada lah umbut pohon tamar. Kita ada umbut apa? Umbut nipah. Umbut nipah kan? Orang makan umbut nipah, umbut nyok, ada lah. Nabi makan umbut pohon tamar. Jadi kalau pergi ke Madinah, ke tempat yang ada tamar, kalau ada pohon tadi ada umbut, makan dan niatkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada ubat. Dan ubat kepada orang-orang yang terkena penyakit pahit mulut. Kalau kata dia terkena penyakit kuning, kalau dia terkena penyakit kuning, mulut dia pahit, bagi makan umbut pohon tamar ataupun umbut apa saja, itu akan menghilangkan pahit mulut dia pada waktu tersebut. Terus, ajwah tamar yang telah diberkatinya, buah dari syurga banyak manfaatnya. Cara baca macam ni lah, macam ustaz ni baca, Ustaz Zaki baca tu, cara nak baca kitab saya baca dengan nada tu. Kalau baca dengan nada baca macam tu, nanti kita akan nampak macam ni syair apa ni, kena baca macam yang dibaca ni. Sebab saya tulis ni dalam bahar Arab, iaitu bahar Rajas. Mustaf'ilun, 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 dua kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Umbut pohon tamar juga tak dilupa, yang disebut jazab juga jumar jua, ajwah tamar
yang telah diberkatinya buah dari syurga banyak manfaatnya. Macam tu cara dia. Satu-satu. Bagi mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ingat lagu tu lah. Ingat lagu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi ajwah adalah tamar yang diberkati oleh Nabi kita Muhammad. Nabi doakan ajwah. Dan disebut dia buah daripada syurga yang banyak manfaatnya. Maksud buah daripada syurga, kata sebahagian ulama, bermaksud bukan dah ajwah tu daripada syurga, cuma maksudnya dia memberi manfaat yang banyak seperti buah-buahan syurga. Buah-buahan dalam syurga ada banyak manfaat, maka ajwah juga sedemikian, seakan-akan dia daripada syurga. Tapi tak dinafikan, yang boleh jadi benihnya daripada syurga, ditanam di dunia, tumbuh pohon ajwah, tamar ajwah, dipanggil tamar Nabi SAW. Dan ajwah yang ada faedah ni, ajwah daripada Madinah Al-Munawwarah. Lepas tu ibu ayah kalau pergi ke Makkah, ke Madinah, jangan lupa beli ajwah. Ada satu lagi tamar yang elok juga, harga dia murah sikit, dipanggil barni. Barni juga ada kelebihan seperti ajwah. Ajwah kalau makan 7 biji mengelakkan daripada sihir. Begitu juga barni. Barni pun sama. Dan barni lebih murah daripada ajwah. Kalau ajwah sekilo 60, kalau hak biasa-biasa, kalau hak grade tinggi sikit 90 rial. Kalau barni sekilo baru 25 rial. Maksudnya 3 kilo barni boleh beli 1 kilo ajwah. Jadi kalau pelajar-pelajar, orang yang tak apa nak ada duit banyak sangat, dia beli yang barni pun banyak juga dia beli. Ajwah beli juga, barni pun beli juga. Sekilo beli ajwah, 3 kilo barni. Dia punya faedah dia hampir sama. Cuma ajwah lebih berkesan lah. Ajwah lebih berkesan. Dan lebih baik lagi kalau kata ada debu-debu Madinah pada ajwah tersebut. Jangan dicuci. Kekalkan debu tadi. Biar. Dan kita makan dengan bekal tadi. Kerana ni tumbuh daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ajwah ditanam di Iran, ajwah tu ditanam di Kuwait contohnya, ada ke Kuwait ditanam tamar ke? Ajwah ditanam di Mesir contohlah. Di Mesir ada dulu, kata para masyayikh, Mesir adalah tempat pengeluaran tamar yang paling besar di dunia dibandingkan Madinah. Madinah pun kalah dulu, Mesir lebih besar lagi. Jadi sekarang dah tak ada lah, Mesir tak ada lah, tak dikira lagi sebagai pengeluar tamar di dunia, sebagai yang paling besar lah. Ada lagi negara lain yang lebih besar. Tamam. Terus penawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin dengan izin Yang Maha Kuasa. Ya. Penawar bagi segala racun yang berbisa, penangkis sihir dengan izin Yang Maha Kuasa. Jadi ajwah antara kelebihannya menawarkan racun yang berbisa, dan kemudian dia dapat menangkis sihir. Kalau makan sehari 7 biji, lepas tu nak kena banyak lah, beli sekilo, minggu habis. Seminggu 2 minggu habis. Dah kita dalam rumah 5 orang, 5 orang makan seorang 7 biji, tak habis sekilo, sehari tu habis. Jadi sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain tentang barni. Maka barni agak sedikitlah boleh menyebabkan kita jadi senang sikit nak beli itu, sebab dia murah sikit daripada ajwah. Tamam. Terus